I fikir macam-macam. I fikir, ya Allah, anak aku akan bangun tengok I'm here on the floor. You know, I'm not going to be around. Say Speak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam Seismic Podcast episod 2. Ramai yang minta Seismic Podcast. Dan hari ni kita ada bersama saya macam biasa dan juga Pet Farhana. Dan kita ada dua panel. Siapa Pet kita ada hari ni? Kita ada Ras. Hai guys. Ramai yang Assalamualaikum. minta Ras nampak fit kan? Ada orang minta ke? Alhamdulillah. Tapi Ras nampak macam sangat Ras memang dah kurus. Memang dah Yeah. kurus. Betul. Satu lagi nampak macam sangat fit dan sangat macam muda. Apa rahsia tu? Kita bersenam 3 kali seminggu. wow. Makan makanan yang berkhasiat. Tu dia. Oh gitu takut. Tapi takut. Dan story kita ada Kita ada siapa? Kita Saya ada Shiki. Yes Shiki nice. Saya Ramai pun dah kurus juga tapi tak ada siapa tegur. Awak nak kurus Awak macam nak mana? Kau Awak dah bila kurus kau dah. gemuk? Tak, persoalannya bila dia gemuk? Naik sikit lah berat. Kat MCO mana? pertama. MCO kedua dia dah kurus sikit Oh, lah. awak dah keluar banyak episod MCO. MCO. Okay, so apakah topik kita pada hari ini, guys? Okay, topik kita hari ni, kalau nampak Ras, kita tahu dah topik dia apa. Cinta. Tapi tidak. Itu bukan topik kita hari ni. Sebab orang kata nak Ras bercakap pasal cinta. Yes. I rasa bila cakap pasal cinta dengan Ras, tak perlu Seismic Podcast. Setiap video dia dah berbual pasal cinta. Setiap hari di Cinta. office juga. Tonton Di office je juga. IG live. IG Ras, live. Dia akan cakap pasal cinta. Yes. Saya tak cakap pasal cinta agak lama juga. Tapi hari tu Ras buat live, dia cakap pasal fitness. Fitness and Yeah. health. Yeah. That's very good. Yeah. We need to discuss and talk more about this kind of topics lah kan. Betul. Rather than talking about love. What's Betul. the point kan? Alah. Oh, we can love Bullcrap. ourselves lah. Yeah, we need to love ourselves first lah. Betul. Topik hari ini memang a bit berat. Agak berat. Agak Lebih berat dari Zaidi. yes. Dah terasa dah. Risau. Risau Shikin. Jangan risau. So topik kita ni mengenai mental health. Pasal kesihatan mental, pasal berkenaan mental lah. Pasal contohnya ada kita nak berbual pasal depression, Yes. anxiety. Memang agak berat topik ni, tapi kita orang yakin like we have our own opinion on this. On this topic. Semua orang ada cerita, mungkin pengalaman nak ceritakan. And of course, kita bukanlah experts Yes. dalam topik ini. Cuma kita adalah manusia biasa dan mungkin kita Betul. pernah dengar kisah orang atau orang pernah share dengan kita. Atau pengalaman sendiri. Betul. Maybe hari ini kita boleh borak-borak tentang ini. Okay tak you guys? Boleh. Alright, Ras kenapa macam tiba-tiba dah? Dah. Kita fokus pasal topik ni semualah. Yes. Kita tengah ambil roh masuk macam tu. Okay, tapi sebelum kita nak start tu kan, kita nak bercakap pasal penyakit mental ni, kesihatan mental ni. I nak bagi satu fakta lah. Fakta ni daripada Harian Metro punya laporan 6 April 2018. Dia mengatakan setiap 3 daripada 10 rakyat Malaysia berumur 16 tahun dan ke atas ataupun 29.2% mengalami pelbagai masalah kesihatan mental. Statistik tinjauan kesihatan dan morbidity kebangsaan menunjukkan menjelang 2020, which is last year, penyakit mental dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar. Membahayakan rakyat negara ini selepas penyakit jantung. That's a lot. 29%. 29%. Almost 30%. Daripada- Maknanya kalau kita dalam satu bilik ni ada 10 orang, Nampak 29% almost 30%. Dia macam kelakar. 29%. Ya Allah. Tapi Almost 30%. no, as in like, okay, Yes. dia punya umpamanya adalah kita dalam satu bilik ni katakan 10 orang, satu meeting, 3 orang daripada dalam meeting tu melalui penyakit mental, whether we know it or we don't. Yep. Betul? That's scary, Betul. right? Dan ini dikata ini jangkaan 2020, which is laporan ni 2018. Tapi kalau kita tengok pun mungkin ini memang berlaku tahun lepas, which is kita melalui MCO 1.0. I rasa memang orang kata waktu tu memang concern orang ramai mengenai kesihatan mental. Betul. Pendapat korang lah macam Shikin. Shikin, apa tu yang you faham mengenai penyakit mental tu? Nervous. Tajuk! Jadi tajuk Kenapa dah. nervous? Bismillah dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yeah. I rasa penyakit mental ni is not something yang kita tak nampak tau on the surface. Orang tu mungkin mengalaminya, especially like MCO ke apa, benda ni macam lagi triggering ke apa, kita tak tahu. So
Macam mana nak cakap? Pemahaman you lah penyakit mental ni apa sebenarnya. Sebab penyakit mental dengan tidak waras adalah benda yang berbeza. Berbeza, ya, berbeza. I dulu pernah lah rasa macam bila I macam was like at my lowest points in life kan, I macam aku ni depressed ke? Macam I lost interest in everything semua. Macam that something happen lah yang buat kita jadi macam tu kan. Tapi bila macam baca apa yang orang tulis online ke apa semua, macam tak kot. Tak kot. So it's not a word yang you can simply macam aku depressed. Betul. Bukan. That's So right, you need that's to like betul-betul macam analyse yourself untuk you tahu whether you mengalaminya ataupun tidak. Tapi I feel like nowadays macam a lot of people out there yang mengalaminya but they don't know how to get help. Tapi the thing is yang I notice, I rasa lah, bukanlah notice, I rasa sebenarnya mental health ni, mental illness ni budak-budak yang kena. Budak-budak like orang-orang muda-muda. Oh, muda-muda lah. Bukanlah budak-budak. Bukanlah. Muda lah. You never know, budak-budak pun boleh Dia kena. dia cakap macam dia dah umur 45-50 tahun dah. Tapi actually kita akan sentuh topik itu. Maknanya kita akan sentuh topik di mana pesakit mental ni makin lama makin muda, makin younger. I mean like mungkin benda tu disebabkan juga faktor sosial, faktor Persekitaran. teknologi, social media. I rasa one of the factor is social media. Tak, macam if I were like to compare myself dulu, zaman dulu yang macam tak ada social media, sangat kurang. Kita lebih kita tak seronok. expose to it. Yep. Enjoy, keluar, main apa-apa benda. As compared to budak-budak nowadays yang memang everything is social media. Dia nak betul. Especially Itu- now itu pandemic. Itu top, yes. So like macam you tend to like compare your life with other people. Orang Yeah. ni elok, kita tak elok. Without macam, even trying. Dia orang tak mencuba pun tapi Itu benda tu macam tak tahulah. Maybe Tersangkut. triggering you ke tiba-tiba. Yes. Tanpa you sedar. Macam Ras, apa you punya pandangan you? Apa itu penyakit Pemahaman mental? you Ya, tentang- pemahaman you. Pemahaman I pasal mental health ni pasal gangguan emosi lah. Gangguan emosi dia effect macam-macam benda lah Yep. sebenarnya. Dari cara you behave, cara you berfikir, cara surrounding you semualah, and those kind of things are external factors yang contribute to mental health lah, mental illness lah. Pet, So you mungkin nak baca yes, maksud okay. sebenar. So maksud Mungkin. sebenar, Okay. So thank you guys. Apa yang korang rasa tentang mental health lah, penyakit Illness. mental ataupun illness So di sini sumber dia daripada KKM. Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. So if I were to explain this further, I think dia macam penyakit lain. Cuma penyakit ini berdasarkan otak lah. Mental lah. Mental lah. Kajian pemantauan penyakit yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1996 mendapati hampir 11.1% daripada golongan dewasa Malaysia dikesan mengalami penyakit mental. Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan penyakit mental adalah antara 5 penyakit yang utama yang menyebabkan hilang upaya di seluruh dunia korang, dan dijangkakan pada tahun 2020 penyakit ini akan menjadi penyebab kedua tertinggi lah Yes. dalam kadar kematian. Macam kita cakap tadi kan, apa yang kita rasa tentang penyakit mental, dengar daripada Shikin, juga dengar daripada Ras. Banyak orang fikir penyakit mental ni adalah daripada emosi. Tapi sebenarnya kalau kita cakap pasal kita batuk, penyakit tu datang daripada tekak ataupun lungs. Betul tak? So penyakit mental ni sama juga. Dia datang daripada otak. Jadi when you rasa stress, something is happening to your brains. Maknanya certain chemicals ataupun dia mengecut ataupun dia mengembang certain parts of your brains. So brains kita banyak-banyak parts kan. Ada depannya untuk short term memory, belakang untuk long term memory. Dia ada banyak kan. Kita boleh google benda-benda ni semua. So what I notice, apa yang Pip pernah lalui dengan ibu Pip yang mengalami severe depression dan now Alzheimer's disease. So bila kita hantar, dia terus pergi brain scan. Sebab bila doktor tanya, sebab benda ni adalah medical, bukannya untuk kita cakap lah emosi lah, tak. Dia bukan, dia memang terus straight to your brains. Medical. So dia nak tanya orang ni pun, orang ni dah tingkah laku dia cakap pun dah merepek dah bukan merepek lah, dia cakap dia dah di dunia yang lain. Apa yang dia nampak, brain dia process information. Dia tak boleh fikir straight lah. Kita nampak, tengok dekat situ ada kamera, dia nampak mungkin benda lain. Jadi dia terus pergi brain scan, di situ baru Pip faham. Oh, okay, ni macam sakit batuk lah. Ni macam sakit
buah pinggang. Ni macam sakit jantung. Dia memang sakit lah. Bukan Dia macam adalah- kau depression sebab kau tak ingat Tuhan. Kau tak berkembali kepada Ya, kata. ya. Ramai yang beranggapan Itu adalah antara faktor. antara faktor, tapi sebenarnya dia adalah penyakit. Yes, Penyakit yang ia macam adalah kita penyakit batuk, yang kita pergi doktor. demam macam tu. Dia medical punya Yes. problem. It's not like sebab kau lupa diri ke ataupun kau dah jauh dengan Tuhan ke. Betul, I mean, betul. Dia like, ada macam-macam faktor yang macam-macam faktor. contributing. Macam you batuk, contributing factor could be vape terlampau banyak. Misal rokok terlampau banyak. Or COVID-19. there's so Tiba-tiba many, simpan vape tiba-tiba simpan takut. Tapi it's so many, right? So I think itu apa pemahaman I. Betul. Anxiety pula. Pemahaman I kalau dulu sebenarnya kalau I dulu kalau kita bagi back to 10 years ago kan, cakap pasal mental health ni macam benda yang orang tak borak sangat. Very taboo Orang lah. macam very taboo. Malu nak bagi tahu yang aku ni ada I mean like most of people dia orang macam segan nak beritahu dia orang ada penyakit tu sebab stigma masyarakat, betul tak? Orang kata oh kau ada depression sebenarnya gila. Orang kata kau tak waras. Ataupun Tapi nak attention. Nak attention. So benda tu I rasa dulu back to 10 years ago macam benda ni kita tak borak sangat. Dan bila ada orang yang ada penyakit tu dia orang tak berani nak bercerita, betul? Tapi sekarang nampak orang dah mula terima benda tu, like it's one of the illness yang semua orang boleh kena kan. Yes. Dan apa yang I faham mengenai penyakit mental ni, dia ada banyak contoh, tak banyak kategori tau. Betul, banyak. Dia ada Terlampau luas. depression, we have anxiety disorder, benda lain. Dan faktor-faktor dia pun lain juga. Dan dia ada berkaitan dengan hormon juga. Betul. Otak, neurosis. Ni apa yang baca juga Usia. sebelumnya kan. Usia, faktor pun Trauma. boleh jadi faktor trauma. Pengalaman waktu kecil menyebabkan dia Betul. begitu. Shikin, boleh tak you terangkan sikit? Mungkin ramai tak tahu apa perbezaan antara penyakit ni. Dalam penyakit mental ni, kita ada dua kategori iaitu neurosis dengan psychosis. Like for neurosis, from apa yang I boleh baca di sini, ada dua lagi iaitu kemurungan iaitu depression ataupun kebimbangan which is anxiety. So like for kemurungan ialah perasaan sedih yang melampau, yang berpanjangan, yang sedih yang sering kita alami. Tapi dia macam not your typical sedih ke apa. Ni yang memang lebih Deep lah. no, it's more Yang than like 2 berpanjangan. weeks yang berpanjangan yang Yeah. macam you try to cheer you up tapi still it doesn't work. You still rasa Down in and stuff. despair, down. So itu antara probably one of the symptoms lah kot. Nak kata yang maybe you ni under depression. Lepas tu like for anxiety pula, it's perasaan bimbang, resah, gelisah, berdebar-debar and takut melampau. And the thing is they don't know kenapa dia orang rasa macam tu. Dia macam nervous, apa debar-debar ni, tapi dia unsure Suddenly, apa kan? yang cause Anxiety attack. benda tu. So like I don't know lah, for myself I used to be one of those people yang macam question depression ni macam mana korang alami? Are you like born with it ataupun you hidup and then something happen that makes you under depression? And then bila like kita baca stories orang lain semua, dia macam betul lah, some of people like memang born with it. I don't know lah, because you can never fully understand something unless you experience it like first hand. Tapi itu depression and anxiety kan. Yeah. Pit, ada tak pengalaman ataupun you guys lah, ada tak pengalaman mungkin macam you guys macam aku ni depression ke? Aku ni depressed ke? Okay, maybe we go with Ras first lah. Because I have my Asal own you story as well. Tapi Asal you tengok. sebab Ras senyap je tu. Jom kita nak tanya juga. I pernah experience one time tapi I tak tahu this is anxiety attack. Dia ada series of episode lah. When mungkin I tak rasa benda-benda macam ni it happen masa you lahir or anything pun. So, benda ni is macam develop sebab you punya experience, macam mana you experience certain stuff in your life. And there was this one time, I think somewhere around Last year. August, September, something happened. Something happened. Few days, few mornings, I woke up, tangan macam ni. Dia bangun-bangun kan, tiba-tiba dia rasa duduk-duduk. Kenapa? Masalah apa pula dengan jantung aku ni? Nak kena heart attack kan? Dia macam duduk. Tangan shaking. I need to call like few people. I need, what's up? There's something happen lah before this yang macam memang kacau. I tak boleh tidur for few days. And I think I call you, I call Nasha, I call May. You know, at one point I rasa macam cakap dengan you guys, so macam aku nak cakap apa dengan korang?
You don't You know don't know how how to to talk. explain Because the you also don't know feeling. like kenapa you rasa macam tu. Kan? Lepas tu I pergi klinik sebab waktu tu I tak rasa lah I want to get Medical help. medical health in Yep. sense of pergi jumpa psychiatrist Doctor. or Oh, anything. okay. Sebab I rasa macam yang ni mungkin something wrong with my heart because I smoke, because I vape. Faham. So I pergi jumpa doktor check my Pulse? blood pressure semua, dia cakap high. Maybe dia cakap stress, tak cukup tidur ke apa. Kau fikir kan kerja okay je, maybe lah ada something else juga lah is happening kan macam. But at one point I decided to I Google banyak benda how this and how that, pop up this number Befrienders. Okay. Okay. Befrienders. Yep. You know, at that time, I can't really sleep. I can't really function. I think I was working from home for 1 week kot. Sebab I datang office pun it just doesn't work out lah. Okay. I called this fella. So I heard that I got to know that Befrienders ni dia macam a group of volunteers. Diorang takkan judge, diorang takkan bagi solution dekat you. Diorang hanya mendengar. Diorang hanya mendengar, and the way they respond is very good. I was talking to this volunteer for almost 1 hour. You tahu siapa yang kenal Ras macam korang tahu, I takkan cerita something yang straight je. Yeah. Akan belok kanan, belok kiri, masuk atas, masuk bawah. These volunteer are very professional sebenarnya. I rasa maybe like maybe medical students yang memang psychology punya major or anything. I pusing macam mana pun, I tak mau cerita the exact things yang happen. Diorang tahu. Yeah. Diorang tahu in a way that after I cakap almost for 1 hour, I feel like macam a relief after 1 week of macam tak tahu apa masalah aku. Betul? So it's just macam Shikin cakap, macam you cakap lah, macam kawan you cakap. That person might be smiling, might be laughing, macam happy go lucky, but deep down if you korek zaman dia high school ke, zaman dia belajar Pengalaman ke, lepas lah. family yang problem mungkin ke, it's just severe. for me I'm not going to touch go there lah. Yeah. But when this thing happened to me, benda-benda yang sebelum ni it just flash back in front of my eyes, in front of my eyes lah. Do you feel lighter after you spoke, after you dah cakap dengan diorang? Yeah, You rasa I beban you kurang? sebab certain topics like macam during your childhood, the way you being brought up and stuff, you didn't really talk to people, and people think that your life is full of rainbows Of and course. sunshine. Apa yang diorang nampak kat social media, itulah Ras diorang rasa kan? Tapi social media rasa sedih je. Yeah. But that's actually a good thing to touch. I have a question. Like macam Yeah. you felt relief once you spoke to this Tapi- random yeah. stranger. I mean, sort of like lighten lah, relief. Tapi why did you feel relief when you like spoke to your friends? Memang kita dengan sebab this is a stranger, so you can just luahkan I rasa everything. sebab tu juga diorang no judge dan diorang adalah stranger. Kita tak ada satu, I tak rasa nanti bila Ras dah confess to them, Ras tak ada pemikiran yang macam Alamak, like nanti alamak, dia akan my bagi friend, tahu macam orang like let's say ke. I ada You problem know? dan I beritahu No, bukan. Zaini. Sebab I rasa this is experience yang bila Ras cakap dengan Befrienders tu lah. Dia not really touch the main problem yang I cakap tau. Dia tanya soalan-soalan yang I sendiri tak pernah terfikir yang I nak fikir balik. Faham? You know. Dia tanya balik my childhood. Dia tanya balik during my primary, secondary school, what happened to me. And dia pusing, they have like 1001 question yang you takkan expect dia orang akan tanya. And like, it's like macam, there's a few things yang membuatkan seseorang individu jadi seseorang individu Betul. macam Yeah. sekarang lah. It's a collection of moments Betul. yang kita ni. So katakan kalau macam Shikin tadi kata tentang kawan kan. If I know Aina for instance, I know Aina pun kenal I dalam A year or so. satu period of time. Kalau saya cakap dengan cousin saya pula ingat saya masa saya kecil saja. So macam you need to have someone yang neutral. Kan, dan kita perlukan orang-orang volunteers yang lebih ramai begini. Yeah. Dan to talk about apa yang rasa tadi adalah, dan juga apa yang Shikin cakap tadi, for me lah there are two types of feeling sad or down. Satu adalah the type yang you dengar lagu sedih dan you menangis dan you know your conscious is telling you aku sedih ni, aku nak kena nangis ni, aku nak kena bagi tahu kawan ni. Yeah. Then there's another one that's at the back of your head yang you tak tahu pun you sedih. That's why a lot of these patients pada I,
dia tak dapat nak seek help because pada dia tak perasan Tak ada benda tu. apa pun yang jadi. Tak ada apa pun jadi. Dekat office tak ada apa pun. Aku balik gelak. Aku Gelak boleh je. tidur. Tapi kadang-kadang macam cuma jantung berdebar sikit. Time nak maghrib tu. Oh, tak ada apa-apa kot. Okay kot, tak exercise kot. So you are trying to be strong for yourself because that's what you have been told daripada kecil. Jangan nangis lah. Tambah lagi lelaki kan. Lelaki tak boleh kau nangis. yang nangis. Contoh lah. Dia lelaki Asian kot. parenting. Jangan ni lah sangat. Nak nangis anak balik nak mengadu ni. Tapi kita pula bagi tahu dia macam apa kau buat tadi kat sekolah sampai kena marah. Things dah like that. kena. So I'm not saying parenting cara tu salah ke apa benda. Tapi macam Ras cakap tu moments kita tak boleh kontrol apa seorang kanak-kanak tu rasa. Sebab orang ni semua expect kita to be the person that they want to see. Yep. Yeah. Faham? Kalau kita broke down, kita sad and everything, diorang cakap, oh you're not that strong. Some other people that going through this kind of thing lagi worse pada you. Yep. Yeah, they tend to compare you yourself to others. They tak really focus. Like every person is very unique. You know, Yep. every person is very unique. Every human being are very unique. They have their own feelings, their own struggles, and their own difficulties and experience. So, like certain stuff, I think you guys semua yang tahu boleh relate benda ni. It's like, oh, janganlah sedih. Ada orang lagi teruk. Yeah. Ada orang yang tak makan nasi. Oh, ada orang lagi yang bercerai lah apa tu. You cannot compare seorang punya situation Dengan orang lain dengan situation. orang lain. Yeah. So that's why I think when we seek medical assistance, macam we jumpa psychiatrist or maybe like volunteers who are expert in psychology and everything, is much more better than talking to your friend. Bukan I cakap macam tak perlu talk to your friends, talk to your loved ones, because there are like macam some of biasness That's right. dekat It's Yeah. like diorang macam aku kenal kau, kenapa kau nak rasa macam tu sedangkan kau ada ni, contoh something like that. Kau tak bersyukur ke? Yes, kalau macam betul. contoh bila macam kita ada masalah ke, memang betul kawan tu tak bermakna nak bagi down lagi. Dia je cakap, bersyukurlah orang lain lagi macam Sebab ni. dia nampak kau ada dari ni." lensa dia nampak sendiri. Yes, betul. Kau ada kereta besar, boleh ada Cakap, kerja, ada orang yang tak ada kerja sekarang. I know Betul. things like that. Things like that. So macam bila rasa cakap pasal anxiety tu, sebenarnya I tak tahu itu anxiety ke tak, tapi macam you guys tahu kan, macam like teammates semua tahu yang I tak boleh tidur, ingat tak? Last MCO Yes, 1.0 tu, dia develop bila you stay sorang-sorang kat rumah tu. That's right. Dan you duduk seorang, dan you akan tend to overthinking. I rasa Shikin tahu lah, I suka overthinking kan. So macam I suka berfikir yang macam next 2 years mana aku? I berfikir Unnecessary stuff. unnecessary stuff. I felt bad to you because I always macam, Zaidi, tak payahlah overthinking. Zaidi, So like ni. betul lah, That's so betul Shikin. juga dia kata tak perlu overthinking. Tapi bila you tinggal sorang-sorang, waktu tu I ingat lagi, sebenarnya bila I stay sorang, I tend to overthinking sampailah I tak boleh tidur 3 malam. I remember. Itu paling worst sekali. I tak boleh tidur 3 malam yang first night. Ni macam mana? Macam Ras cakap kan, dia rasa debar-debar tu kan. Sebenarnya I memang mula-mula I tak boleh tidur sebab waktu tu PKP. So I thought that I terkena COVID. Kenapa? Sebab jantung I rasa berdebar. That's right. Lepas tu I rasa macam sesak dekat sini. Rasa Yes. nak nafas terus rasa sesak. Then like I tak boleh tidur. Then I pergi jumpa doktor. I cakap dengan doktor saya tak boleh tidur. Then saya rasa jantung saya Dudak. Dan doktor kata mungkin you stress. Kan dia kata. I waktu tu macam saya ada COVID ke? Waktu tu, Yeah, I know, macam right? tu, Tapi saya ada memang tu pun COVID simptom ke? COVID. Kan, tu simptom COVID. Dan bila I check dengan doktor tunjuk I punya heartbeat semua normal. Biasa. Yes, everything is normal. Then doktor kata, okay, you ambil ubat batuk. I mean like ubat semua ni. Boleh If you bagi cannot, tidur lah. if you cannot Hopefully, sleep, hopefully with this ubat medicine you boleh tidur. Tu pun you tak ambil kan? Dan tak actually aku ambil. Dan tapi sebenarnya bila I ambil pun I still tak boleh tidur. Yeah. Then I rasa stress. Bila I tak boleh tidur, I akan rasa stress macam kenapa tak boleh tidur? Sebabnya I tak rasa I ada problem pun, kenapa tak boleh tidur ni? Kan. Like macam apa benda ni, I stress sebab I tak boleh tidur dah tau. So bila I lelap mata, Dia fikiran I macam macam like force, kan? kau takkan tidur. Yeah, you So, macam force yeah. diri you kan. Sampai hari yang kedua, I rasa emotion I waktu tu, emosi ada macam dah teruk sangat. Hari yang ketiga, waktu tu dah bulan puasa tau. Hari ketiga I tak boleh tidur. I menangis. Aku rasa penat sangat. Dan I call my mom.
Masa pun tu I memang menangis lah. I cakap waktu tu tengah sahur kan. Assalamualaikum macam tu. Lepas tu mak cakap salam. Dah sahur ke? Mak cakap. I terus nangis. Tak boleh tidur. Dan mak cakap kenapa tak boleh tidur? Faham tak? Dan tak tahu kenapa tak boleh tidur. I memang nangis betul sebab I rasa penat sangat tak boleh tidur. And you're frustrated with I'm yourself. frustrated. Ya, macam I rasa macam kenapa I macam ni. Dan I rasa itu mungkin anxiety attack. I tak boleh tidur, Pek. Kan, I tak boleh tidur. Tangan I ni, sumpah demi Allah, berat gila. You rasa macam, you letak ni, tangan ni macam batu, dan badan you menggigil. Yes. I macam, waktu tu, I risau sebab tu I call my mum. I macam, menggigil, jantung I, duk. Betul I nangis. I rasa macam sedih sangat. Waktu tu, macam, apa yang I sedih ni? Macam You sendiri tak tahu kenapa tiba-tiba aku mood swing macam ni. Jantung I berdebar-debar, menggigil, satu badan menggigil. Itu adalah one of the symptoms. Memang betul anxiety attack. Zaidi, I totally understand because depression and anxiety, two different things. Yes, It's yes. on the end of each spectrum. Maknanya depression ni adalah yang you don't want to do anything. You just want to lie down there for a long time pun you tak tahu why. And then there's anxiety yang you macam dia total opposite of Total depression. opposite, but you can dapat dua-dua. Tapi body you, at the same time. you and your brains, you dah penat. Betul. You dah penat. You tak boleh nak compute dah apa benda sebab 3 hari tak tidur. Your jantung pun dah makin Yes. yelah, dia macam dia pump. Dia tak sempat nak rest. tak sempat nak dia rest, pump betul. lagi esoknya. Dia pump lagi. So Dan sampai sekarang pun I ada masalah tidur. So I nak patah balik kepada apa yang Shikin cakap tadi, mungkin, dan juga Zaidi, tentang bila kita duduk seorang kita overthinking kan. Yep. Yeah. So I understand korang semua bujang-bujang dan semuanya duduk bersendirian. So Saya Tidak. duduk dengan family. dia duduk dengan family. Alhamdulillah, probably that is her support. Itu Yep, yang membuatkan dia betul. still sane. Family. Tak macam kami. Okay. So saya pula duduk 6 orang satu rumah, termasuk dengan pembantu. So masa MCO, kita semua ada dekat rumah, anak-anak dekat rumah, suami dekat rumah, ada pembantu, ada mak dekat rumah, tak payah nak risau-risau. Orang lain macam kemak jauh dekat kampung semua. Macam you cakap juga, orang akan kata, Pek ni tak bersyukur ke? Semua dah dekat under one roof. Yep. Dan Pek ada everyone around you. I kena anxiety attack juga time tu. So I didn't know. Sama juga jangan cerita dia, kita pergi klinik, kita ingatkan kita kena COVID. I dah announce to my family members, guys, I think I have COVID. Blah, blah, blah. So macam, and then the doctor cakap tak ada apa-apa and everything. So at the first time that I got, masa time tu lepas main isyak, sekali masa last ni yang rakaat terakhir, tiba-tiba I berpeluh dan air mata I jatuh. I thought, okay, this is the moment I'm going to die. I'm going to die now. And I terfikir macam, I fikir macam-macam. I fikir, ya Allah, anak aku akan bangun tengok I'm here on the floor. You know, I'm not going to be around. Ya Allah, tapi Zaidi, I tak rasa apa-apa Zaidi. I tak sedih. I tak sedih Zaidi. I normal. Pagi anak online class. I buat kerja. I buat video kita semua. And I fikir, oh, my husband's going to wake up and see me on the floor and everything. Lepas tu time tu I kata, okay, this is it. Dah, la ilaha illallah. The process, everything. And then, evidently I'm still alive. So macam jantung macam meletup, yang macam meletup keluar daripada hidung, macam tu rasa dia. So I told my husband, my husband pernah cakap dengan I, you need help. What help? What help? I kata, I need you to listen. So tapi sebenarnya macam yang Ras cakap tu lah, it's not about the people around you who can listen or not, you know, it's about you, right? So and then I cakap, and then finally I kata I need help. I cakap tu lah, I tulis kat social media. I think if you guys remember last year I ada tulis, I beranikan diri, I tulis, I do everything Zaidi. I rasa macam orang kata, oh tak ingat Tuhan. I nak perfect my solat, zakat, I nak sedekah every month, I nak ni semua, I tahajud every night, I jaga mak I, cebokkan mak I want to do everything. Betul. Right? So that Allah will forgive me and give me the strength, right? Tapi it's not that. So
So what I'm trying to say is that macam yang, you know, some people yang mungkin outside of this lens yang rasa macam kau kena ingat Tuhan. Yes. Kau ni semayang lah. So after that kita orang ada macam ada satu perjumpaan ni lah, time ni dah PKPB. Ada perjumpaan yang one of my friends kena attack tu tiba-tiba. So salah seorang tu datang, dia pakai tudung, dia cakap dengan kawan I ni, time tu dia dah berpeluh-peluh ni, I teringat macam, ini apa yang aku kena hari tu. Kawan I ni cakap, istighfar. Weh, istighfar lah. Kau tak syukur ke apa benda. I macam time tu, I tahu benda tu semua betul. You kena istighfar, you kena minta ampun. Betul. Tapi, can you imagine if your friend was dying? Really dying at that point. And all you say is, istighfar weh, ingat Tuhan lah. Yes. Fikir sikit, kau tak syukur mak kau dekat sini kot. Aduh. You faham tak? You get what I'm saying? Then, like I mentioned to Shikin just now, I pun dulu macam tu. Sebab masa my mom kena depression, I tak faham. I tak baik, I sampai menjerit-jerit. Cakap, syukurlah mak, syukurlah. Kata, anak, cucu depan mata ni. Cakap, orang lain tunggu kat kampung seorang-seorang. Anak cucu tak nak balik. Ini anak nak jaga. Dan bila I kena tu, Allah macam you kata jentik. Dia Allah ingatkan kita. nak ingatkan kita. Apa ni? You can go anytime. You can go anytime. Yeah. Tu yang I rasa macam mungkin kita nak, macam Syikin tadi cakap, dia nak cerita tentang mungkin apa orang yang luar daripada lensan fikir. Macam mana, how are people supposed to treat kawan-kawan yang mungkin ada anxiety, yang ada depression. For people out there, if you encounter this kind of problem, macam do you have any friends or family that going through a certain period, certain things in their life kan? Maybe you guys just lend your ears, your shoulder, and don't judge them lah. Macam I cakap, different people ada different kind of coping mechanism. Betul. To cope certain stuff. So macam if you know you can't help, like if the things that gonna come out from your mouth gonna hurt them even more, just be there. If you think you are a great friend, a good friend that you want to help your friends to improve, to be better, just lend your ears and be there for them. Betul. Yeah. Ada this one day I just slept for 2 days. Tapi I bangun, I minum air. I'm not gonna tell apa. I minum air, I tidur balik. I bangun, I minum balik, I tidur. At one point, my best friend, Ashman Mahfuz. So he came to my place. Dia datang dekat my house. Dia kata, jom, keluar makan. I remember this one. Kau pernah cerita kat aku. So it's like macam benda ni, it happened like 3 years ago. So bila macam aku nak admit dekat public nyawa yang otak aku tak function well sebenarnya. It's okay, diorang semua dah tahu lah. Tapi kan betul lah Raz. Sebenarnya kan bila I fikir balik kan, I jadi overthinking sebab something happen in my life. Dan tak semua orang Masa tahu benda kecil? tu. Tak. I mean like waktu I yang dah sudah besar lah, waktu uni dan selepas uni macam tu, ada something happen yang buat I macam overthinking. Dan benda-benda macam ni lah yang macam kadang-kadang kita pun tak boleh explain ke orang sebab kita sendiri tak faham apa yang kita rasa macam tu. Betul tak? Tak semua orang yang kita nampak sebenarnya happy tu adalah orang yang betul-betul happy. Sebenarnya dia orang, ada orang kata orang yang sebenarnya orang yang paling happy ni adalah orang yang paling sedih sebenarnya. Yang you guys rasa orang yang paling kelakar adalah orang yang paling sedih. Cuma kesedihan tu kita tak tunjuk. Shikin, from your perspective as seorang daughter, duduk dengan family, belum berkahwin. Sedihnya, dah lah duduk kat family, belum berkahwin. Dia stress benda tu. Saya okay je. I think I embrace aging. Again, I'm sorry? I embrace aging. Oh, yeah, embrace And aging. I think that's Mohok lu. Kau cakap macam kau 30 tak masuk lagi. tapi best apa duduk dengan family. Yes Yeah. ke? Chicken. Macam kalau you guys nak kata hidup Ashikin ni indah, unicorns, rainbows. Rainbows. No, honestly tak. If you're like one of like my closest friends, you know I went through a lot of craps in my life. Weh, teruk I mean paling significant lah kot. I pernah rent an Airbnb for I don't know 3 days ke berapa lah. Seorang-seorang, mak ayah tak tahu ni. Mak ayah tak tengok kat benda ni pun. So seorang-seorang I nangis je. So nak kata life is rainbows and sunshine, tak. Tak. Waktu bila berlaku benda So ni? ni baru lagi?
Last year. 2-3 years back lah. 2-3 years Only back. confession. Kalau your Ha. kalau your family members tengok macam mana sekarang? Tak apa. Tak apa. Tak. Okay, so let's not think about the judgments that you're gonna get. I just want to understand. So bila you duduk sorang-sorang tu, memang ada satu benda yang berlaku yang baru-baru ataupun benda tu dah berlaku lama tapi you baru nak Benda tu berlaku soul lah. searching. So benda tu berlaku dan I macam on the verge of memang Can't take it anymore lah. macam dah memang mental breakdown semua teruk. So I did that. And I did all the prayings and stuff. Minta Tuhan, ya Allah, tenangkan aku, kuatkan aku. And honestly, at that time, benda tu berkesan untuk I. I did. I memang tenang. I memang elok. I memang come out. Kuat lah. Alhamdulillah. So, because of that, I question juga. I mean, I bukan macam yang, I tak adalah macam judgemental. Kau ni tak semayang ni. Tak. Cuma I question, why doesn't it work to you when it works on me? Faham? That's tak? another daripada direction yang lain lah, daripada perspektif yang lain. I like it. Yes. So and then mungkin because of that lah, I tend to like, this thing works on me. Aku elok je, aku bersyukur, aku ni. Then maybe kita guna pengalaman kita nasihat orang lain and benda tu tak berkesan dekat Zaidi, dekat Ras. Tak, tapi Yes. sebenarnya it's not like tak berkesan. Apa yang Syik cakap I tu macam dia I evaluate balik kan. Yes. Macam like betul. Before this I terlepas pandang, I tak bersyukur buat nikmat Tuhan yang bagi Dia berkesan hidup on tu. another level. Yeah, but at the same time I am grateful for what I have. Exactly. True, Kan? yes, Cuma yes. terfikir macam kenapa apa yang aku kena buat macam tu. Tapi nasihat Syikin tu betul. Yes, Betul. nasihat Yeah. Syikin tu betul sebenarnya. Sebab macam of course kita kena semayang, kita kena minta blessing dari Allah Subhanahu Wa Taala semua. For me, bila Ras ada masalah and Ras solat and after sujud, the last sujud and everything, bila duduk Akan baca, rasa tenang. akan rasa kan sometimes aku bagi tahu dekat hang yang macam tiba-tiba rasa sejuk, rasa very peaceful. But you know your problem is still there. Kita berdoa tapi Allah nak kita berikhtiar untuk berusaha untuk cari jalan penyelesaian. Kita berdoa dan insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan, tapi kita sendiri kena cari jalan tu sendiri. Kita tak boleh macam suddenly macam certain people, don't get me wrong, bila I cakap tadi ada this professional cakap you just pray. You just pray and pray, everything will be just fine. No, it's not. You need to pray at the same time you need to berusaha to find the solution, the way out, and in the end if you dah try, you dah pray, you dah try, and you need to tawakal and see apa akan jadi dekat you, sebab everything that happen in our life has been written down. Betul. Okay, so tadi kita dah cerita banyak pasal bersyukur tentang ketuhanan daripada segi Islam. Tapi ramai juga kawan-kawan kita yang non-Muslim. Yes. So how do we, takkan kita nak cakap bersyukur lah, pergi solat macam Yes. hello. Betul, So betul. I think Susah juga, kan? Yes. So I nak tahu daripada perspektif daripada orang luar yang mungkin macam Syikin, macam mana kita nak respond to this type of macam katakan kawan nak reach out. So even myself, I pernah melalui Moment. tempoh masa-masa yang macam down gila semua. Tapi at that time I rasa macam aku tengah depressed ni. Tapi like I said, tempoh-tempoh tu dia tidak berlanjutan lah, dia sekejap. Bila But so it's not depressed lah. Kan? So It's not depression I'm lah. assuming it's not depression because I pun know my coping mechanism. I tahu how to handle myself when I'm like super stressed. Okay, Yeah. that's But probably. did you reach out to anyone at that point? I in time? did not. Probably a friend, like one friend. One friend knows everything about How me. did that one friend respond to you? How did that? Oh, one dia study psychology. Ah, dia study the right psychology. friend. Tapi so basically dia dengar je lah, dia mendengar. Then I tenang lah, I pernah drive dengan dia kan. Waktu tu dia dah lah baru nak kahwin tau. Waktu I macam I suka colek dia malam-malam. Laki ke perempuan? Perempuan. Mana tahu kan sebenarnya aku depressed pasal kau nak kahwin. Okay, sorry. Gurau. Diorang ni memang macam ni, Syikin. Tak apa. Alah, standard lah depressed lepas bercinta. Tapi yang this case, no, the friend is a perempuan lah. So dia nak kahwin ni, tapi I selalu colek dia malam-malam. Lepas tu even mak dia cakap, kenapa Syik keluar dengan Syikin ni? Oh, dia tengah depressed. So the friend handled me well lah. Tapi dia macam tak, Bagus lah, dia support tak system kacau, dia tak tanya banyak-banyak lah. She just let me menangis the whole time. So that is probably one way of how I cope with myself. So I don't consider myself kena depression ke apa. Sebab tu I cakap
that is not a word yang you boleh macam stamp on yourself je. yes. So, Exactly. itu masalah orang sekarang bila sebab bila rasa sedih ke ataupun rasa macam down, oh aku depressed. Dan kebanyakan budak-budak lah macam tu. So Tapi jangan budak-budak pun depressed sekarang. yeah, I mean like kebanyakan diorang sendiri yang akan self-diagnose, faham tak? You kena pergi jumpa doktor kena diagnose you have a anxiety disorder ataupun you ada depression, schizo and all stuff lah, Dan bukan? seperti yang I cakap tadi lah, biasanya orang depressed dia tak tahu diri dia depressed. Yeah. Dia anxiety, dia tak tahu sebenarnya dia ada anxiety. Yes. So yang mungkin yang mempermainkan term-term ni mungkin janganlah sebab satu, you mislead orang untuk Betul. fikir you betul-betul sakit. Kedua adalah is doa lah. You sebenarnya doa, you are attracting that kind of energy. I'm depressed. You're going to be depressed. Mungkin itu adalah simptom yang membawa mana yang you boleh pergi ke depression. Exactly. Yes. Tapi macam tadi, depression lah kemurungan yang berpanjangan. Like, let's say you 2 minggu duduk bilik seorang-seorang, that could be depression. Tapi macam mental health tadi, kita ada mental illness, we have another one. Ras, dari segi neurosis kan? Yes. Yeah. Kalau dari segi tadi Neurosis, Cik explain neuron. neurosis, Yup. neuron. Sekarang kita akan cakap psychosis pula. So according to this text, dia Ke di stack KKM. KKM. Okay, according to KKM, psikosis adalah mereka yang mengalami penyakit psikosis, mengalami perubahan yang amat ketara di dalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku mereka. Kewarasan mereka juga akan terjejas. So, penderita yang experience di psikosis akan berasa confused, keliru, mengalami suara-suara gaib, berkomunikasi dengan mereka. Ni bukan suara gaib tiba-tiba ada hantu ke apa kan. Someone whispering macam dia punya inner thoughts lah kot, I rasa. That's right. Ia dikenali sebagai halusinasi. Halusinasi. Yep. So mereka juga mempunyai kepercayaan pelik yang tidak dikongsi oleh orang lain dan menyebabkan reaksi melampau dari pesakit berkenaan. Ia dipanggil delusional. Delusional. Antara contoh delusi ialah ada orang yang mahu menganiaya atau berbuat jahat kepada mereka menyebabkan mereka bertindak menyerang orang disyaki secara membahayakan. Lepas tu mereka mungkin akan bercakap merapu, mengarut, berkelakuan aneh seperti bercakap sorang-sorang, ketawa atau marah dengan tiada bersebab. Contoh psikosis ni kita boleh nampak Kategori dia orang-orang yang mengidap skizofrenia. So antara ciri utama adalah halusinasi, delusi, kecelaruan pemikiran, kecelaruan pertuturan dan tingkah laku. The next one kita ada kecelaruan manic depressive ataupun dikenali sebagai Maniac. dui kutub. Bukan kutub utara, kutub selatannya dia dui kutub. So penyakit ini mengakibatkan mereka mengalami perubahan ketara dari segi emosi. Mereka sering hilang kawalan dan menjadi terlalu gembira. Itu waktu fasa manic. Kalau you happy, it call manic. Atau terlalu sedih, it call kemurungan, depression. So benda ni ada dua lah. So macam kalau kita tengok, dia macam banyak sebenarnya macam simptom-simptom untuk each mental illness yang kena dekat orang lah. Betul. So macam maybe our audiences Malaysian as general, diorang akan tengok kalau mental illness dia depression. Yep. Sebab bila cakap pasal mental illness, orang fikir macam depression. Oh, kau depressed. Actually dia ada banyak kategori. Banyak kategori. Dalam cakap pasal schizo tu, I ada one story about my friend, my close friend lah. Dia terkena schizo sebab mungkin dia stress dengan kerja dan juga kehidupan dia lah. Mungkin ada another factor lah. Sebab I pun kita tak nak tanya sangat kan apa yang menyebabkan dia macam tu kan. Sebab takut dia lepas dia kena tu, dia boleh terkena lebih lagi. So cerita dia bermula masa this one happened 2019 kot, 2019. So got one day tu dia telefon malam. Dia kerja customer service. So you know lah customer service, bahagian call center, ada shift. Memang kerja memang agak stress. Dia akan call satu malam tu, dia call, dia nangis. Dia mula dia call, dia cakap biasa, Assalamualaikum, jadi buat apa? Tak apa ni, kat rumah je tengah baring-baring. So dia tiba-tiba dia nangis. Dia cakap kita stress lah dengan kerja macam tu kan. So like kenapa kita stress lah, jadi nak jumpa boleh tak macam tu kan. Dan pada waktu itu aku
memang nak jumpa, tapi bukan waktu terdekat lah. Sebab pada tu aku rasa macam, bila masa nak jumpa, dia kerja shift. So maybe kita jumpa pun maybe like lunch. Tapi aku rasa aku busy dengan shoot and everything waktu tu. Dan cakap dengan dia, minta maaf lah, kita jumpa boleh tapi bukan masa terdekat. Around next week ke kita plan. Lepas tu dia kata, oh ya ke? Tak apalah. Dia budak-budak nangis-nangis, okey tak? Apa yang terjadi? Dia kata, tak adalah, just stress dengan kerja. So aku macam, okey tak apa. Nanti kita boleh borak. Kita jumpa, kita borak kan. Tapi nak borak sini boleh juga. Dia kata, tak apalah, tak nak borak dekat sini. So dia letak phone dan lagi 2 hari dia call balik. Dia nangis lagi. So I macam, waktu tu I tak nampak pun yang dia ni boleh ke arah depression tau. Macam oh dia stress kerja, dia nangis macam kita lah. Kita macam penat, bila kita pun penat kita macam boleh nangis kan, rasa macam oh penatnya kita senang nangis kan macam tu. So I fikir waktu yang sama waktu macam tu lah, macam like oh maybe macam aku juga bila stress banyak benda nak buat, kita pun rasa nak nangis. Kali kedua dia ajak juga nak jumpa, I tetap reject benda tu. I cakap Tapi time tu you ada tak terasa macam okay, this is tak, real. kali kedua dia telefon, dia bukannya heavy. nangis yang macam tu tau. Dia just macam tu. Dia bukan teresak-esak, dia just nangis sedih kan. So kita tak ada rasa macam, I tahulah mungkin dia ada masalah relationship juga ke kan. So like I know sikit-sikit. So bila dia kena macam tu, I cakap boleh next week. Okay, next week kita jumpa. Sebab tu dah hari Jumaat macam tu dah. Dah ni kan, kalau weekend pun dia kata dia tak dapat. Weekend dia kerja shift kan. I tak terfikir lagi yang betul dia dah ke arah itu. Sebab waktu tu I rasa macam I punya knowledge about this thing pun I rasa tak meluas lagi. I tak baca benda-benda macam ni. I tak ada pengalaman ada orang terdekat macam tu. So bila macam tu I try call dia. Okay. Bila I try call dia, dia tak angkat. Tapi dia ada bagi tahu dia dah balik kampung. Dia balik kampung, cakap buat apa balik kampung? Cuti dia balik kampung. Tapi cara dia reply, it's not like macam conversation tau. Kita tanya sikit, dia jawab sikit. So dia tu macam okay lah. So tak apa, bagi relax tu balik kampung semua. The next day, I pergi Mayville dengan kawan I. Tiba-tiba dia call. Okay. Dia call, dia cakap. Dia cemas. Okay. Jadi, yes. Kau tahu something tak pasal kita? Ada orang bagi tahu apa tak? Dia macam itu. Dia macam, ada tu. Lepas tu macam, tiba-tiba dia berubah. Kat mana ni? Dekat Tampin macam tu lah. Macam I tak cuba ingat tempat mana, tapi mungkin dekat kampung I. Dia kata dia nak pergi jumpa ustaz hari ni. Tapi dia tadi cemas tau. Tapi tiba-tiba dia berubah. Dia Dia okey. Lepas tu macam, okey lah. Tak apalah, nanti kita telefon balik. So another 10 minutes. Dia call. Dia cakap, jadi kat mana? Dia borak balik. Macam dia tak pernah call. Macam, waktu tu I dah macam, kenapa dengan dia ni kan? Macam, kan tadi kau dah call aku. Mana ada? Tak adalah, mana ada kita call. Tak tu. sedar Dia mungkin. macam, tak. Dia cakap dia kan, macam like, Pet, macam Pet, nama dia Pet. Pet, kau call tadi. Baru 10 minit tadi kita borak. Jadi, tu bukan kita. Tu orang lain. Jangan angkat call tu. Ya Allah. Jangan dengar cakap dia. Tu bukan kita. Dia kata macam tu. Dan I was like, ini I dah mula start rasa macam, dia lain ni. Apa? Ni apa ni kan? Macam, I cakap lah, macam like, Pet, contoh kan. Pet, janganlah buat risau. Kenapa macam ni? Jangan. Itu bukan kita. Yang call tadi bukan kita. Tu orang lain. So macam, kenapa dengan Pet ni kan? Betul I dah jumpa kawan I, betul I borak kawan I pun kenal dia. Dan like, kenapa dia macam tu kan? Lepas tu bila balik rumah, waktu tu juga akak dia call I. Jadi tadi si A ni ada call you ke? Call awak ke? Kenapa? Cakap, ni kenapa long? Oh, dia dah macam dia tak berapa okey ni. Kita orang kat kampung. Lepas tu nantilah Alung WhatsApp. Tu dia WhatsApp bercerita lah. Rupanya kawan I dah meracau-racau. Ada bagi tahu yang kawan I ni dekat rumah before dia orang balik kampung tu, kawan I ni dah sembahyang daripada maghrib sampai subuh dekat sejadah. 2 malam macam tu. Dah 1 malam macam tu. Lepas tu mengaji. So akak dia ni macam macam memula macam okey lah nampak kan. Tapi bila sampai subuh still kat situ, dia macam pelik lah. Lepas tu bila dia tanya, kau okey tak? Macam tu. Dia terus meracau. Dia meracau. Waktu tu lah dia kata dia dah meracau. Dia sendiri tahu yang okay, something tak kena dengan aku. Dia kata okay, ada something tak kena. Lepas tu dia nak balik kampung. Dia nak berubat lah dengan cara orang kata apa, cara Islam kan, mungkin dalam ke kan, pada dia macam tu kan. Sampailah satu hari kita dapat tahu yang dia dah dimasukkan dalam ward psychiatric. So I dengan kawan-kawan I
Pergilah balik ke kampung dan kita pergi ke hospital tu. So waktu tu macam sedih. I rasa macam teruk waktu tu juga. Sebab sebagai kawan baik kan, macam kawan dah ajak 2-3 kali jumpa, macam dah 2-3 kali lah dia kata nak jumpa. Mungkin pada dia percaya kat I. Mungkin ada benda nak cerita. Tapi itulah I rasa sangat bersalah sebab I rasa macam I terlampau sibuk sangat. Sedangkan I rasa ralat sangat waktu tu. I rasa sedih lah. Dan bila pergi kat ward tu, dengan kawan-kawan I, mak dia cakap dekat penjaga ward tu, dia cakap ni kawan-kawan dia datang nak tengok. So bila I masuk, I rasa sedih sebab tangan dia bergari dekat atas katil. So tangan dia bergari kat situ. So I macam I rasa bersalah sangat sebab bila kawan kita cari kita kan, I tak expect langsung pun sebenarnya dia ada masalah yang sangat besar. Masalah yang gitu. Lepas tu bila I tengok macam tu, kita orang pergi bertiga dan tiga-tiga pun kita orang sedih. Kita orang mengalir mata tengok dia macam tu. Waktu tu dia tengah tidur lah. Tapi kita orang sepatutnya tak boleh masuk. So kita orang boleh nampak daripada cermin je. Tapi dia duduk kat situ seminggu juga kot. Duduk kat situ. So dan dia seorang yang sangat periang. Dia kawan yang I rasa sangat mudah terhibur. Kalau kita buat lawak, tak lawak pun, kita tak lawak pun, dia akan gelak beria-ria sampai mata keluar menangis. Sebab rasa macam kelakar sangat. Dia sangat mudah berhati. Daripada zaman sekolah lagi, kita memang kawan baik kan. Tapi Alhamdulillah after 2 years kot. After 2 years, sekarang dia semakin baik, semakin kuat, lebih gembira dengan apa yang dia buat berbanding dulu. Dan sekarang dia Alhamdulillah ada buat bisnes kecil-kecilan. Nampak kan, kita nampak dia buat tu ramai je orang order semua. Macam kita happy untuk benda tu. Dan kita doa lah juga kan. Kita macam cakap InsyaAllah satu hari nanti Tuhan akan bagi lebih banyak rezeki kan. Kita tak nampak mungkin dengan kecil-kecilan, tapi akan datang lagi another 2-3 years, benda ni boleh nampak dah jadi satu yang boleh jadi brand sendiri kan. Kita doakan benda tu lah. Yang penting sekali dia at peace dan dia happy. Betul. I agree with the support system. You need to have a good support system. I think the reason why I'm okay probably because I have a strong support system. I have my family, I have my friends yang very understanding, are always there for me. That's why because of that, I pun nak jadi macam diorang. I want to be a good support system to like these people juga, these people who ada mental illness ke apa semua ni kan. So saja je lah nak cerita, if you guys notice ke apa, I pernah buat this like Q&A lah kan kat IG. No, I want to mention Talian it. Syikin. Talian Syikin. Talian Ashikin. I want to mention it because those people yang, because I understand the thought of like not having orang untuk kita berbual tau. So because of that, I buat benda tu. Okay, korang cerita je lah apa-apa kat sini. It's between me and you je. So 50-50 lah. 50% cakap pasal cinta, another 50% mention yang they are in like having mental illness semua ni lah. So one person memang caught my attention tau, dalam banyak-banyak orang yang respond tu. Not to say yang lain tak matter, but this one person betul-betul like caught my attention. Why? Because this person, she's actually a medical student dia sendiri ada mental illness and dia sedar lah benda tu. So I kata okay, bagus lah that you acknowledge your illness and you are seeking help semua. I tanya dengan dia, cuba you explain one by one, A to Z, macam mana tiba-tiba you rasa you kena anxiety attack? Macam mana you rasa tiba-tiba you ada depression? Because honestly, I don't understand at all. Because I tidak mengalami ni, I tak tahu. And as I've mentioned earlier, you can only fully understand something if you experience it first hand. That's why I tak faham. So I borak lah dengan dia semua benda ni. And then dia cerita the kind of medication dia ambil semua tu. Tapi I macam, kalau you tak selesa nak cerita, you tak payahlah cerita. Tapi dia macam, in fact, dia macam menghargai tau. Yang I question it. Sebab dia kata orang tak, macam you're actually listening and you're actually responding. So benda tu macam got me thinking lah sebenarnya. People yang tidak mengalami ni, dia risau untuk tanya sebab kita risau, kita takut offend orang yang mengalami dia ke apa. Tapi sebenarnya dia orang punya perspektif pula, no, ask us so that we can tell you, so that you know. True. So And then one sensitive question lah, because like I mentioned just now kan, praying works for me. I jadi tenang. I daripada semak-semak, I solat semua, minta Tuhan nangis, I jadi elok. So I tanya dia, how about on a spiritual level? I mean, you dah seek help medically semua kan.
So macam mana spiritual level pula? Adakah ianya membantu? In a way, at least a bit. Lepas tu dia kata tidak. Tidak. Langsung tidak. So because of that, benda tu, okay, dia kata tidak, betul I macam, honestly I was a bit macam, taken aback lah macam, Sebab terpanah dekat diri. Ha, Sebab macam, it worked for her. It worked for a lot of and us. then, lagi satu yang buat I jadi macam lagi, bila dia kata, in fact benda ni buat dia lagi blame God. on God lah. Honestly, I understand that. I pun pernah ada phases whereby I marah Tuhan. Macam, kita punya spiritual level ataupun spiritual relationship dengan Tuhan is berbeza-beza So I pun pernah mengalami phase yang I marah Tuhan macam, kenapa? Apa salah aku? Kenapa kau asyik buat macam ni dekat aku semua kan? So bila this person cakap macam tu, dia blame God, I understand this person lah fully. So I macam, okay, betul. I macam cakap kat dia, okay, this is actually good because it's a heads up for me myself lah to not bring this up bila nak bercakap dengan orang with mental illness. Jangan cakap pasal spiritual level ni. About spiritual ni sangat-sangat lah. Because lain-lain orang berbeza kan. Tapi benda ni buat I fikir juga macam, we want to be a good support system tau. Okay. But then again, macam, if you want a shoulder to cry on, I can give you that. If you want a pair of ears, I boleh bagi. Tapi macam ni kalau dos yang kita dah bagi dah semua ni, tapi dia orang nak ke kita respond something? And if kita respond, what kind of response do you guys want? Kalau I nak kata, sabarlah, tabah. Hidup ni indah je. Banyak benda yang you boleh bersyukur semua tu. Appreciate. Honestly, at this point, I don't think it works. Yeah. I want to help, but how can I help you? Yeah, I think the best way right now is if you guys are experiencing this kind of problem and something is bothering you guys and maybe you guys rasa macam it can lead to mental illness, affect your mental health, seek medical assistance. But in Malaysia itself, even kalau macam before this, macam Ras rasa macam, if I want to go to see psychologist ke psychiatrist ke, it gonna cost me a lot, or maybe this kind of therapy doctor only apply to those yang macam very rich, have a lot of money, T20 punya groups or anything. That one thing juga sebenarnya. But kalau kita betul-betul do some research and everything, even government hospital sekarang pun provide this kind of medical assistance. Yep. Yeah. But back to what Shikin tadi cakap kan, apa yang korang nak dengar daripada seorang teman, orang yang terdekat dengan korang, daripada kakak, daripada abang, daripada mak, daripada ayah. So kalau korang boleh komen kat bawah ni, apa yang sebenarnya korang nak dengar. It's okay, jangan malu, boleh pakai anonymous pun, boleh pakai akaun lain. Just tulis je, mungkin daripada situ kita boleh start conversation. Apa sebenarnya yang korang nak dengar? Apa yang kita sendiri nak dengar bila kita ada masalah begitu? Kan? So untuk to wrap this up today, I nak tanya, instead of like, you guys know we will share all the information that you need to curb this, insyaAllah, this problem. Tapi around the table, let's start with Shikin. Tips maybe it works for Shikin, it might not work for everyone, tapi jom kita dengar apa tips yang tu. Jom kita dengar apa kata Kak Shikin. Kata Kak Talian Ashikin. dalam Talian tips Ashikin. untuk dia stay Yes. sane, Adakah talian Ashikin version. akan dibuka selama 24 jam selepas ni? Mungkin kita nak bercerita pasal dengan Shikin lepas ni. Like untuk saya kita tak boleh nak samakan semua orang tau. So I don't know if my tips actually work Yep, for other people. betul. Of course. But for myself, I grateful. Alhamdulillah, saya punya foundation family, saya punya foundation kawan-kawan tu ada. And because of that, like I mentioned earlier, I want to be a good foundation to Everyone. orang lain pula. So talian Ashikin dibuka kepada sesiapa. No, I'm like serious. This is serious. Yeah. If you guys like Betul lah. rasa macam you have no one to talk to ke apa, Yep. honestly boleh je nak DM saya Shikin tu. I Dia baca legit, tak baca? Reply ke tidak? No, legit. Okay. Legit. I baca semua dan I reply semua. Wow. Okay. Wow. Siapa yang I tak reply tu, kalau setakat tips. Assalamualaikum hai, memang I takkan reply lah. Itu tips engagement dia. Engagement, Engagement rate dia. You need to, no, it's not about engagement rate. Yeah, I mean like I faham lah. Zaidi bergurau.
Tak, tapi I'm just saying if you guys don't have anyone to talk to, you can really just DM. I baca semua. That's right, guys. Dia nak bagi tips pun tak boleh nak bagi tips. Sebab I pun rasa I still mengalami yang macam tak boleh nak tidur, susah nak tidur, I know, overthinking. but what keeps you sane? Apa in yang your I version? rasa boleh buat, membuatkan. I rasa cara ringan sedikit is, Yes. first, I akan luangkan masa dengan my family. So I rasa tenang bila balik kampung, kita rasa happy, ada family, ada mak ayah, ada anak-anak buah. That is my first tip kan, kita bersama orang-orang yang kita sayang. Kedua is sibukkan diri. Sebab bila I tend to overthinking bila kita tak ada benda nak buat. Kita baring, pandang dinding lama-lama dan kita akan fikir macam-macam. Ketiga, jadikan ada orang ketiga yang boleh, ada seorang yang boleh mendengar masalah. If you trust that person, cerita everything. Apa yang pernah jadi hidup you, apa penyebab you jadi begitu. I pernah cerita kat kawan I yang memang dia tahu everything. Dia tahu luar dalam Zaidi Aziz. Yang nampak macam ha depan kamera, tapi sebenarnya dia ni sedih orangnya. Tak ada macam nampak kehidupan. Sebenarnya Zaidi ni macam ni. Dia tahu. You kena trust someone lah untuk bercerita siapa you yang sebenar. I mean like, untuk orang lebih faham kenapa you macam tu. Sebab you keep macam okay je. Tak adalah, tak tahulah. Kenapa? Sebenarnya ada benda yang membuatkan you fikir itu. Ada something happen in your life yang membuatkan you akan berfikir panjang, you rasa sedih, ada benda. Just DM me, insyaAllah I akan baca. Macam Syikir sebenarnya I baca semua, tapi I tak reply semua. I reply semua. Bukan tak reply, I reply mana I rasa I perlu reply. Ada yang macam, comel lah you ni lah. Apa dia nak berkenalan semua tu macam Reply je lah, mana tahu jodoh. dia betina ada jantan pun ada. Macam mana aku nak reply kalau jantan? Takutnya ada orang nak berkenalan. Tak ada macam tu. Maksudnya kita tengok je. Yes, Tapi yes. I okay. So itu perspektif daripada Zaidi yang suka bila ketenangan tu datang daripada family kan. Pada Pit pula ini bukan tips lah, ini pada Pit what works for me adalah to try to be alone. And to really love yourself. Yes. Ikhlaskan diri untuk menyayangi diri sendiri. Kita cakap kita sayang diri sendiri, tapi kita sendiri judge diri kita. Aku ni solat lambat, aku ni tak pakai tudung, aku ni. You yourself try to sayang diri sendiri secara ikhlasnya, dan juga whatever works for you spiritually kepada orang Islam, back to asas. Biasalah solat and everything. Kepada yang non-Muslim, what works for you? Ada yang pergi Meditation. temple, ada yang meditation, ada yang buat yoga, ada yang pergi ke church, right? So yes, pada Pit itu dua benda. Sayangi Diri sendiri. kita punya diri. Kedua, sayangi roh kita. So untuk Ras, I think apa yang diorang cakap tu betul lah, tips talk to people and love yourself and everything. Kalau macam it came to a point that macam is really macam teruk macam apa yang Zaidi punya kawan experience and other people experience outside there, macam Ras cakap, seek medical attention lah, of course. medical help and stuff. But the one thing that you need to know, I nak stress apa yang Shikin cakap, if you as a friend that listen to someone telling you a problem, you listen, tapi at the same time kalau macam Shikin cakap, she can create macam sort of like communication with that person. You ask question, but make sure you ask a appropriate question, the right question related to the situation. But remember, never ever judge that person punya problem. yes. Satu point yang paling utama yang Ras cakap tadi, seek medical punya sebab benda macam ni walau macam mana pun kita bagi support system, tapi you guys kena jumpa doktor juga. Or maybe if you guys think macam nak pergi jumpa doktor tu is a very Huge step. huge step for you guys. Macam apa yang Ras buat, you can after this Google check Befrienders punya hotline. It operates 24/7 and you can call them. They are strangers, anonymous. Just tell whatever things that you want to share. No judgment. Don't reveal your name lah. Don't reveal your name lah. Tiba-tiba kata saya Ras Alezen. Lah, yang masa sama lagi tu tu. Orang kenal susah pula betul juga. Astaghfirullahalazim. Yes, so yep. Tak, okay, so dah round the table just now. Ada apa-apa nak cakap lagi? Nah, I think maybe if you guys have any stories to tell dekat bawah, apa-apa boleh problem, komen. boleh tinggalkan komen di bawah dan Minta maaf kalau tersalah cakap. minta maaf betul. Yes. Minta maaf Minta maaf kalau juga, ada mungkin ada pesakit kat luar tu
you cannot say like this. Mungkin dia react dengan apa kita betul, cakap. betul. Sebab Minta maaf, itu pandangan daripada kami. InsyaAllah. Kita jaga kita guys. Kita jaga kita, Kita hashtag. jaga kita, hashtag kita jaga kita. Okay, so boleh juga komen kat bawah untuk suggest apa topik yang next Ya. kita boleh cakap. Topik yang ringan-ringan boleh. Ringan-ringan kot, ringan-ringan, tak ada berat-berat macam jadi. Yang berat-berat juga pun boleh juga. Okay, itu saja untuk Seismic Podcast untuk minggu ini. Kepada mereka yang menanti-nantikan, thank you so much. Kita orang continue this segment because of you guys. Sebab korang yang nak sangat. InsyaAllah lepas ni kita akan buat next topic. Mungkin topik yang lebih ringan, Pat cakap. Boleh komen kat bawah. Dan macam biasa Pat, kita kena buat apa? Diorang kena buat apa? No. Everyone kena like, comment and subscribe. Is it? Oh, I ingat Like, kita orang kena buat share, something. and Like, subscribe. Yes. YouTube. Jumpa lagi dalam Seismic TV. Video Bye. seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.